السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الصدق في القول وإخلاص في العمل. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، قد فاز المتقون. Yang dihormati Tuan Imam kita, Tuan Bilal, keseluruhan ahli jawatan kuasa surah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian. Pertama kalinya marilah kita sama-sama merafakkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin limpahnya kita dapat sama-sama berhimpun pada tengah hari di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat dua perkara, yakni kita didoakan oleh para malaikat, minta dapat keampunan dan juga yaitu rahmat Allah Ta'ala kepada kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di mana kita baru menyambut Maulidur Rasul, hari kebesaran, hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana kita ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa menyambut kelahirannya pada setiap hari Isnin dengan berpuasa. Hari ini hari Selasa, hari setiap hari Isnin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut birthday pada hari Isnin. Setiap hari Isnin itu dengan berpuasa. Hari itu kita pun boleh juga, iaitu kita menyambut Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Isnin dengan berpuasa. Itu cara itu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di mana ahli jawatan kuasa kita suruh kita buat menghuraikan satu tajuk, iaitu ajarkan aku cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum nak menghuraikan itu tajuk tu, saya nak baca satu hadis yang sangat-sangat panjang. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga imam lainnya. Jadi hadis ini tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman min lahmi farufi'a zira'an wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعه الداعي وينفذه البصر وتلؤلؤ الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترى ما نحن فيه ألا ترانا ما قد بلغنا ألا ترونا ما قد بلغناكم ألا تنظرون ما يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتوا آدم فيقولون يا آدم أنت أبو بشر
khalaqallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al-malaika fasjudu laka ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi ala tara ila ma qad balagna fayaqulu Adam inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu nahani 'an ash-shajarati fa'asaytu nafsi nafsi izhabu ila ghayr izhabu ila nuh fayatuna nuh fayaqulu ya nuh anta awwalur rasul ila al-ard wa sammaka Allahu 'abdan shakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagna fayaqulu lahum inna rabbi wa qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa annahu qad kana li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi izhabu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam fayatuna Ibrahim fayaqulu anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagna fayaqulu lahum Ibrahim inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa dhakara kadhabati nafsi nafsi izhabu ila ghayr izhabu ila Musa fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam fayaqulun ya Musa anta awwalur rasul anta rasulullah faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalimatihi 'ala an-nas ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagna fayaqulu lahum Musa sallallahu alaihi wasallam inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha nafsi nafsi izhabu ila ghayr izhabu ila Isa sallallahu alaihi wasallam fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta rasulullah wa kallamta an-nas fil mahdi wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam wa ruh minhu fashfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagna fayaqulu lahum Isa sallallahu alaihi wasallam inna rabbi qad ghadaba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa lam yadhkaru lahu dhanba nafsi nafsi izhabu ila ghayr izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayatuna fayaqulun ya Muhammad anta rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafara Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagna fa'antaliqu فَأَفَادَ تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويحلمني من محامدي وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فأر رأسي فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لا كما بين مكة وهاجر أو كما بين مكة وبصرى أو كما قال الحديث صحيح riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di hadis ini tuan-tuan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Yang di mana saya nak membicarakan tentang hadis ini sedikit sebanyak anak, iaitu sikitlah anak sikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan anak pada satu hari Abu Hurairah menceritakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dibawakan daging yaumin bilahmin, daging kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi farufi'a ilaihi zira'i wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan daging tersebut.
Dan hadis ini ada juga di dalam kitab Abu Isa At-Tirmizi, di dalam kitab Abu Isa At-Tirmizi Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dan Farahasa minha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan habis, dan pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, dia kata faqala ana sayyidun nas yaumil qiyam wa hal tadruna yajma'u Allah yaumil qiyam. Padahal ketika itu Allah telah menghimpunkan antara umat-umat pada hari kiamat, al-awwalin wal akhirin, daripada awal sehingga akhir. Ketika itu dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nama cerita. Saya tidak akan tambah satu, saya tak ada kurang satu. Ada Nabi cerita. Maka fayusmi'u da'al, maka di situ tuan-tuan ada dikumpulkan dia jemaah Allah menghimpunkan akan umatnya daripada awal sehingga akhir. Daripada situ juga di dalamnya itu terhad akan penglihatan. Maka terhad penglihatan ya tuan-tuan, ya jemaah Allah kita di dalam surah ini tuan-tuan menghimpun akan setiap hari Jumaat. Ada kita sentiasa dihimpun. Hari Jumaat kita tiap hari Jumaat kita dihimpun tuan-tuan. Tapi himpunan Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar. Iaitu kita kena tahu iaitu apa itu mahsyar. Perkataan asal dari mahsyar itu daripada hasyar. Hasyidra, iaitu perhimpunan. Maka ditambahkan bin akan dia, dan maka mahsyar itu dipaksa untuk berhimpun. Dipaksa untuk berhimpun, watal musyam, dan matahari berdekat atas kepala. Anak Nabi sebut situ. Faladruhun nasi minal ghammi wal karbi, maka menjerit-jerit mereka itu menjerit-jerit, ada mencari siapa yang boleh memberi syafaat kepada kami. Maka kumpulan manusia tersebut disebut fayaqulu ba'dun nas li ba'din ala tara ma nahnu fi, maka kami dalam keadaan derita tuan-tuan. Derita dimaksud macam mana? Derita ni tuan dengan seksa beza. Ada perkataan beza, ada, dan juga maksud pun berbeza. Seksa ni kita tahu tuan-tuan, seksa ni kita dah tahu dah azab ni. Tapi kalau kita derita ni tuan, kita tak tahu sampai bila dia kata berlaku ni habis penderitaan tu. Ada nak sampai nak kata tahap iaitu nak selesaikan daripada orang yang boleh tolong kami dalam keadaan derita ni, siapa yang boleh tolong? Maka di situ sebutlah kumpulan manusia tersebut, fayaqulu ba'dun nas li ba'din, ala untuk Adam, pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Ada hadis ni yang kadang-kadang kita dah tahu cerita ni. Kadang-kadang kita dah tahu juga, pernah juga terdengar ada hadis-hadis ni tuan-tuan. Ada, cuba kita nak pada Maulidul Rasul kita nak ingat balik. Ada, tuan-tuan pegang tadi fayaqulu ana sayyidun nas, itu yang tuan-tuan pegang. Sebab apa? Mula dia cerita ni Nabi SAW, dia kata situ, pegang situ. Lepas tu pada akhir dia esok tadi tuan-tuan. Jadi kan kita nak pada akhirnya nanti tuan-tuan lihat apa yang Nabi sebut lagi. Ada, maka pergi ke Nabi Adam AS. Nabi Adam AS minta dia tolong. Ada, Nabi Adam kata nafsi izhabu ila Nuh, pergi ke Nabi Nuh AS. Dan sampai pergi Nabi Nuh AS, disebabkan Nabi Nuh pun tak boleh nak bagi isfa'lana ila rabbik, mintalah manusia ini, kumpulan manusia ini meminta syafaat kepada Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh AS pun tak boleh nak tolong, disebabkan pernah aku mendoakan akan kehancuran kaum. Anak daripada situ nafsi juga idhabu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Baik situ tuan-tuan hadis nyatakan sallallahu alaihi wasallam, di mana sallallahu alaihi wasallam ni selawat Allah Taala kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan kita nak baca selalu iaitu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, iaitu solat itu selawat Ibrahimiyah. Anak yang paling kita baca di pada tayat akhir, dan juga kita akan baca pada takbir yang kedua di dalam solat jenazah. Anak itu. Maka di situ tuan-tuan Nabi Ibrahim alaihissalam kata apa? Anak, aku tak boleh menolong kumpulan manusia ni. Ada inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Ada di situ. Anak, sesungguhnya Allah murka pada aku. Itu Nabi Ibrahim. Kerana apa dia? Kerana aku seingat aku wajah karau kadabati, pernah aku tipu sekali. Hikmah daripada hadis ni tuan-tuan, yang mana kita baca tuan-tuan, bukan Nabi Ibrahim tuan-tuan. Yang kata nak kata Nabi Ibrahim menipu. Tak, hikmah dia kita untuk kita. Berapa banyak kali kita menipu tuan-tuan. Ada, kita menipu berapa banyak kali. Sebagai contohlah tuan-tuan, kita ni tuan-tuan pergi kedai teh. Ada, kita pergi minum. Bini kita telefon, hello, assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Abang kat mana? Abang on the way balik. Walhal tengah minum teh dengan kita tuan-tuan. Ada, itu tipu tak? Tipu tuan-tuan? Tipu ustaz. Tapi itu sunat tipu. Dah mana pula kaedah sunat tuan-tuan?
Yang mana kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila mana kita tak lepas daripada 2 perkara, iaitu yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kita ambil satu daripada tadi itu, sunat. Melakukan perkara amalan tersebut, amalan sunat itu, melakukan perkara amalan itu, maka kita dapat pahala. Meninggalkan perkara itu, maka kita tiada apa bagi itu. Tiba-tiba tuan-tuan kata tipu sunat. Maka kata tipu sunat ni tuan-tuan, kita boleh tipu dengan kata kadar dapat pahala. Betul gitu? Ha? Boleh tuan-tuan? Ada tipu sunat sah pahala. Boleh dapat pahala lah tipu sunat. Ada. Jangan tuan-tuan tipu bohong tetap bohong je. Ada. Kalau kita nak mengelak tu lain. Ada. Nak mengelak tu cerita lain. Kita boleh kata boleh saya pergi kedai. Ada. Tak semestinya saya kata saya pergi kedai, saya minum tak semestinya. Ada. Cuma kata pergi kedai. Itu je lah. Tak ada masalah. Jangan tipu dah lah. Ada. Banyak tuan-tuan, ayah, ada suami tipu isteri, isteri tipu suami. Anak tipu ayah, anak tipu mak tipu anak, ayah tipu anak. Banyak tuan-tuan. Ada. Itu dalam rumah itu, bukan di luar rumah. Dalam rumah pun dah jadi macam tu tuan, apatah lagi di luar rumah. Anak kita ni tipu. Anak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, kata sendiri-sendiri, nafsi. Anak nafsi, izhabu ila ghaib, izhabu ila Musa. Anak sallallahu alaihi wasallam, telah Allah selawat kepada Nabi Musa alaihi salam. Fayaquluna Musa, anak mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan berkata, apa anta Rasulullah? Anak faddalakallahu wa bi risalati wa bi kalimati 'ala nas. Anak, maka pada situ tuan-tuan, ada hadis ini diceritakan Nabi Musa alaihissalam boleh berkata-kata dengan Allah Taala tanpa seorang pun boleh antaraan bagi. Baik tuan-tuan, semua cerita hikmah dari sini saya nak tuan-tuan yang mana tuan-tuan tahu cerita, iaitu Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Taala anak secara berterusan. Kat mana tuan-tuan yang kita tahu ni? Tuan-tuan tahu tak cerita di dalam Al-Quran? Di dalam perkataan amanna wassalwah, di dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, muka surat yang ke-8, tak silap. Ayat yang bawah sekali. Tuan-tuan boleh cek lah, kalau saya silap tuan-tuan boleh cek. Tapi dalam juzuk yang pertama, ada pun dalam juzuk lain, dan tuan-tuan boleh lihat juga anak manna wassalwah. Bila cerita manna wassalwah, iaitu Bani Israel, anak kaum Nabi Musa alaihissalam. Ada sedikit cerita. Ada kaum Nabi Musa alaihissalam ni, iaitu Bani Israel. Dan dia sebelum tu tuan-tuan, Bani Israel ni minta, Nabi Musa ni minta Bani Israel ni, kaum dia, supaya masuk ikut agama ni. Ada ikut agama ni. Selepas pada situ dia kata, Bani Israel kata apa? Wahai Musa, kalau engkau nak tahu, kalau engkau nak suruh kami ikut agama engkau, maka engkau suruhlah Allah Tuhan engkau tu bawa turun makanan daripada syurga. Maka Nabi Musa alaihissalam pun minta kepada Nabi Adam, kepada Allah Ta'ala, bahawa dia iaitu turunkan makanan daripada syurga, yakni manna wassalwa, iaitu manna sendiri manisan, salwa itu sendiri turun. Ada pada situ tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel tetap dengan dia punya apa dia? Mungkir janjinya. Bila cerita tetap mungkir janjinya, dia kata, wahai Musa, sekali lagi kami yang terakhir ini, sebelum kami nak masuk agama engkau, agama Tuhan kau, maka engkau suruhlah Tuhan engkau munculkan diri. Bila suruhlah engkau munculkan diri, daripada situ tuan-tuan buka dalam juzuk yang ke-30 di dalam Al-Quran, juzuk 30 di dalam surah Wat-Tin Waz-Zaitun. Allah firman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tin Waz-Zaitun wat-Turi Sinin. Demi Sinai itu, demi Bukit Sinai. Allah sumpah dengan Bukit Sinai itu. Tuan-tuan, kenapa? Zaman Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Sinai, nak dialog dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala muncul daripada diri. Pada situ tuan-tuan, kat situ, dan hampir pada situ tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi Musa? Wahai Musa, kalau bukit itu boleh terima aku. Bukit mana? Bukit Sinai itu. Kalau bukit itu boleh terima cahaya aku, aku akan munculkan. Tak sempat cahaya Allah Ta'ala, bau cahaya Allah Ta'ala, habis pada cahaya itu boleh sempat turun, berderai, hancurlah bukit itu tuan-tuan. Esok tadi tuan-tuan, esok lah tuan-tuan, kalau ada duit lebih, bila tuan-tuan nak pergi umrah, singgah sebentar di Cairo, singgah sebentar di Mesir.
Tuan-tuan jangan pergi 3 segi tu. Apa tu? Piramid tu. Nak piramid tu. Itu jangan begitu. Pergi yang tempat yang ada dalam Quran. Ada waktu di sini, ada demi Bukit Sinai itu. Tuan-tuan boleh buka lah. Ada boleh buka Quran dan buka tafsirnya. Ada jangan ambil tafsir bil makna, tafsir bil ra'i. Ada tafsir bil ra'i, apa pendapat ulama tentang yang dikatakan ayat ini tu disebabkan itu. Ada jadi pada situ tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada duit tuan-tuan boleh pergi. Aja Ustaz Basri boleh dah. Sekarang tak boleh. Belum lagi. Belum lagi tuan-tuan. Ada cukup tahun depan ni. Ada tetap ada boleh keluar. Baik. Ada kita lihat dari situ. Ada supaya kita boleh ingat apa kata-kata Allah di dalam Al-Quran. Baik, daripada situ tuan-tuan, ada pujian-pujian kepada Nabi Musa AS. Kata apa? Isfa' lana ila rabbik. Syafaat bagi kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa AS, ada fayaqulu lahu Musa, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Allah Ta'ala murka pada aku tak boleh lah nak tolong korang. Aku tak boleh nak tolong korang. Dan sesungguhnya aku membunuh satu orang, iaitu membunuh jiwa, atau membunuh wa inni qataltu nafsan. Pernah aku membunuh dengan seseorang, lam umar bi qatliha, dan tidak disuruh akan aku membunuh. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah Nabi Musa ni tuan-tuan, kalau kita nak bagi tahu, nak cerita sejarah ni memang sangat-sangatlah. Jadi kita skipkan sikit je. Iaitu bila mana kita tahu sejarah Nabi Musa, Bani Israel. Iaitu Nabi Musa, iaitu Bani Israel. Fir'aun ni dia bangsa Kipti. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari itu Nabi Musa alaihissalam berjalan kepada satu suku. Pilih satu pasal. Ada tuan-tuan melihat akan dua pemuda